Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Duduk di mana ha? Tak ingat dah. Dana siapa yang tanda batik dana? Kalau duduk mengaji dengan babo tu tanya dana dah. Dana. Duduk di mana?
Ke sini nah, kita baca sini. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak oleh bahawa mengetahui ia akan barang yang wajib dan akan barang yang mustahil dan akan barang yang harus pada hak segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi setelah di antara kita sudah selesai daripada belajar dan mengaji, serta kita pun sudah i'tiqad dengan begitu di antara kejak dalam hati perkara hak bereke di Allah Subhanahu wa taala, iaitulah 41 aqidah. Di antaranya hak yang wajib 20, hak yang mustahil 20 dan harusnya 1. Itu di atas jalan tafsili. Jadi sesudah selesai daripada kita belajar perkara yang berkaitan dengan Allah, maka diikuti pula perkara yang berkaitan di orang jadi rasul. Oleh itu bila sebut kata ilmu aqidah, ilmu yang berkaitan cara pegang ni, nah berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul, 50 aqidah. Oleh itu sesudah selesai daripada belajar perkara berkaitan dengan Allah, maka diikuti pula kita belajar perkara yang berkaitan di orang jadi Rasul. Kata dia, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib di atas tiap-tiap orang yang berakal. Ia lagi pula siapa umum, maka dhabit orang siapa umum tu kau di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dua cara. Ilmu siapa dengan jalan cukup umum, ilmu siapa dengan jalan dua perkara. Satu dengan marihid khusus kepada perempuan, ataupun mimpi serta keluar air mandi. Hal ini bersekutu antara lelaki dan perempuan. Ambil umur mana? Mula daripada umur 9 tahun atas jalan takriban. Dengan maknanya bila siapa umur 9 tahun mimpi keluar air mani, hukum orang tu taklif lah, sama ada lelaki dan perempuan. Satu lagi, sekiranya si orang perempuan cukup umur 9 tahun, dia tu keluar darah serta melekapi dhabit darah haid, iaitulah sekadar 24 jam, maka dibilang kata mukallaf lah orang tu. Setelah tu maka syarak menerbit akan satu hukum, iaitulah syarak paksa di atas tiap-tiap orang mukallaf. Paksa ni dengan jalan syarak, bukan paksa dengan jalan pakat, bukan paksa dengan jalan adat, bukan paksa dengan jalan akad, paksa dengan jalan syarak. Ya faham situ, paksa dengan jalan syarak. Paksa gapo? Oleh bahawa mengetahui ia tiap-tiap mukallaf. Bila sebut tak mengetahui ilmi usuluddin, ilmu akidah dengan makna yakin.
Oleh dia kena yakin akan barang yang wajib dan barang yang mustahil. Yang wajib ini wajib pada akal, dan barang yang mustahil ini mustahil pada akal, dan barang yang harus ini harus pada akal. Barang yang wajib, yang barang mustahil harus pada hak sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ni kita kena belajar serta i'tiqad pula. Dengan maknanya syarat paksa di atas kita sebagai mukallaf berkait diri Rasul ni kena 3 tanggung. Satu, dia kena i'tiqad. I'tiqad di atas wujubul wajib, i'tiqad mesti, dan dia kena i'tiqad pula katanya tertuduh benda yang mustahil, dan dia kena isbat pula dengan dalil. Sekiranya dia tak lepas daripada 3 tanggung ni, maka dibilik orang tu tak lepas lagi di segi ilmu aqidah. Oleh tu dah tak dapat tidak kita semua ni mesti kena belajar lepas tutup syarat. Sekiranya kita tak belajar lepas, maka kita duduk di dalam salah. Begitulah kita di antaranya. Oleh tu setiap-tiap satu persatu mesti kita kena belajar, mesti kita kena berguru kepada ahli yang pandai royak, ahli yang pandai tunjuk. Dikatakan guru yang mursyid. Habis di situ. Oleh tu sebelum daripada nak masuk ambil perkara tersebut, maka tuan kita dia setuh dulu. Ia kata, dan adalah bilangan anbiya itu tidak seseorang yang mengetahui akan banyak mereka itu bilangan anbiya malaikat Allah Ta'ala juga. Apa yang nak ayat? Nak ayat tanya bilangan para nabi ni banyak sekadar mana tak siapa boleh tahu. Tak ada siapa-siapa boleh menentu kata ada 1000, 4000, 5000, tak boleh menentu. Malaikat hak boleh tahu sorenya Allah Ta'ala juga. Nampak nah? Bilanya begitu, di atas kita sebagai hamba ni kena i'tiqadnya bagi Allah Ta'ala beberapa nabi, beberapa rasul tidak terhengok. Tu ya. Banyak mana tidak terhengok. Sekadar tu ya di antara kita ni. Dan yang diketahui akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setengahnya juga. Tepat soalnya. Oleh tu Nabi kita sendiri pun ya, Nabi kita sendiri pun dia tahu di antara dia tahu bilangan anbiya tu setengah-setengahnya bilangan, bukan semua dak. Kejap di situ. Dengan maknanya Nabi kita sendiri pun Nabi kita sendiri pun tak akan boleh tentu juga banyak mana bilangan. Tak boleh juga. Hanya hak tahu seorang je, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dan iaitu setengah. Setengah ni sekati 2 laksa 4000. Sudah lah. Ni luah kampung ni. Luah kampung dulu sekati 2 laksa 4000. Sekati 2 laksa 4000. Nak tanya sekati ni berapa di sini? Sekati ni berapa di sini? Sekelu boleh timbang ke rasul sekelu? Sekati luah apa nak je? Luah yawi dulu. Coba faham.
Dia katanya sekati 2 lakso 4,000. Cuba terawak. Sekati ni luah pia apa mak? Ya apa mak pun tak biasa dengan nun ni ketua berkecek zaman dulunya. Sekati 2 kati selakso 2 lakso. Bukan lakso pasal buah makan tu dak. Selakso sekati tak tahu apa. Jadi 124,000 gitu. Sekati ni bila katanya 100. Jadi selakso ni makna 10. Jadi 2 lakso 20. Nampak tu. Jadi setengah katanya para nabi semua tu bilangi semuanya sekati 2 lakso 4,000, arti 124,000 gitu. Gitu dah tu. Kena dak we ketina gak ketina pandai pak ni we. Kena dak tu. Duk rasa gitu dah tu. Hak ni ya labor ni, hak ni labor tamai majlis mengaji, hak ni labor ni, hak ni nak suruh mari ni. Nak suruh mari betul ni. Nak ambil geti hak lah kita ada kecek tu, kita ada kecek luar kampung semua okey. Cuba kita belajar ambil geti. Tu dia. Kita ambil geti apa dia? Lepas kita ambil geti katik hak lah kita ada kecek okey. Tu dia. Banyak mana tu tak kira dah. Kamar ni perkara ni hak setengah tu khilaf ulama, bukan katanya gidak ta'i, gidak menentu kata bilangan nabi tu sekadar tu je weh. Dak. Hanya nabi kita ni tahu sekadar setengah je. Sabit itulah selisih di antaranya riwayat berkaitan dengan bilangan nabi tu. Tu setengah orang tu je bila sekati 2 lakso 4,000, arti 124,000 setengah bila lagu tu. Kaman ayat perkara ni orang panggil tidak terhengok. Tidak terhengok kata ada banyak tu tak boleh. Pasal tak ada siapa dia tahu sekalipun. Bokeh yang tahunya sore je dia Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tak ada siapa boleh tahu pun. Tu. Hanya Nabi kita sendiri tahu pun ada qadar setengah-setengah gitu je. Dengan sebab itulah di dalam kita ada jaga kau. Ya jaga katakan dah semula-mula kita i'tikad bila dengan Nabi ni. Kita orang panggil bentuk menjadi orang katakan bagi Allah Taala beberapa nabi dan rasul tidak terhengok. Honyo sonyo hak syarat paksong ialah tafsilinya 25 rasul dan nabi yang ada tafsilinya. Tu je dah. Tapi bukan nak royak kata 25 tu je, dak sekali. We faham mau dak situ. Tu dia. Pasal yang mengambil itiaknya lagu ni. Ya bimbang takutnya kita pergi royak katanya 124,000. Bimbang takut kita masuk hak bukan je Nabi. Salah pula. Dan sekiranya Nabi lebih pada tu lagi, bukan 124,000, bukan 126,000. Dah waktu ubik hak jadi Nabi pula dah salah pula dah. Oleh itulah hak kaul yang asahnya kita tak ada, yang tak boleh untuk kita nak menentu bila yang banyak mana hak tu hak paling hebat sekali. Tu nampak tu dah. Tu dah weh. Habis.
Sudah juga dah, payah juga tu. Kata dan telah bersalah-salah riwayat padanya pada bilangan anbiya. Ada selisih sabit tu, tak berani nak menentu tu. Oleh tu dan hak yang jadi rasul daripada mereka itu anbiya tu 313 orang. Hak ni pun tak, hak ni hak jalan di atas setengah juga ni. Bukan kita tentu sekadar tu. Hak yang jadi rasul yakni daripada bilangi 2 lakh apa ni sekati 2 lakh 4,000 tadi. 313 orang je. Mengikut di atas buat kabilah tu. Tapi nak royak kata bukan tentu sekadar tu. Nampak tak? Tu dia tu. Habis kata dan pilihan daripada segala mereka itu 5 orang. Tengok dah kitab ni kecek jadi payah. Lah kitab lain panggil ulul azmi. Dan pilihan panggil ulul azmi, orang mempunyai kesabaran daripada bagian nabi dan rasul tu 5 orang. Hak hebat, hak tinggi sekali. Pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa. Gapo Nabi Isa ni? Orang digelar kalimullah tu lah. Kelima Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ni panggil ulul azmi. Tu dia. Oleh tu maka di dalam 5 orang inilah ada lebih kurang yakni nisbah martabat kan itu. Ada lebih kurang nisbah martabat atas tertib bilangan tersebut itu. Apa nak ayat? Dalam 5 orang ni hak paling tinggi pekat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Pekat yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Pekat yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Pekat yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Pekat yang keenam Nabi Nuh alaihissalam. Tengok tu hewi kelas juga. Oleh tu di antara 4 orang ni kalau tengok hak pesen kena sabar cuba banyak, hak banyak sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tengok pak dia pun hebat. Nabi tak biasa boleh tengok muka ayah dia. Dan Nabi boleh menyusu dengan ibu dia Siti Aminah tu berapa kali saja. Lepas tu Suhaibah ambil menyusu. Setengah tenang kali menyusu ya dengan Siti Aminah. Lepas tu Suhaibah. Tengok dah. Tidak tak apa hikmah Allah Ta'ala bagi ke Nabi. Waktu tu tak kira sendirilah. Coba banyak lebih pada apa lagi. Kedua Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim coba berat juga. Ya Nabi Ibrahim kalau kita tengok cara dia agak spesifik serupa dengan Nabi Musa juga. Kerana ayah dia tu orang di antara tidak beragama seperti Nabi Ibrahim. Ayah dia kupu. Ayah dia. Tengok tu. Tu dia. Coba berat Nabi Ibrahim. Oleh tu Nabi Ibrahim ni ibu dia bawa pergi beranak dalam hutan. Beranak dalam gua. Kerana masa tu kecek betul-betul ke dia nak serupa Nabi Musa dah. Raja nak bunuh juga. Setelah tu Nabi Ibrahim dia bangun tengok tubik luar daripada gua, dia tengok matahari naik. Dia kata Tuhan usahanya. Mula-mula lama ke lama bergelak malam kata Tuhan mana hilang tu. Naik bulan. Dia kata Tuhan ni semacam ni naik malam. Setelah tu bulan gaib. Dia mari memikir. Ni dalil bakal ni. Dia kata kan boleh jadi ke Tuhan besar ratik, halus ratik, hilang ratik, timur ratik. Tak boleh jadi. Ni tengok Nabi Ibrahim. Otak dia bijak, dia guna dengan siapa kau. Ia boleh menegak di antaranya beraqidah.
Sabit Nabi Ibrahim otak bijak dia. Setelah tu lama ada satu ketika setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah tu, maka Nabi Ibrahim tu pergi di Mesir. Pergi di Mesir ketika tu kawan pak saudara dia, tok saudara dia tu orang dia ketua tok cah saja. Nah satu ketika dia panggil waktu tarik berala. Waktu tarik berala tu kan puak-puak ni tarik berala duduk di patan ni lah. Nabi Ibrahim tak ada gitu. Nabi Ibrahim ambil kapok dia tu kita hatai kepala. Kerak tekok patah habis tak kuat ada kerak sudah. Ambil di antaranya kapok dia tersakut di tok kumsa. Sudah tu kelik puak-puak di antara ada cara ada wak pakat kelik riuh ramai. Dia tanya apa ni, siapakah begitu lalu patah habis ni? Ada satu tok siuk duk kerja sapu-sapuh dalam gereja dalam wak. Dia kata ada satu orang muda-muda orang duk panggil heng dia kata. Ibrahim tu lah. Pak saudara dia, ayah dia kata tak boleh girah Ibrahim dah. Panggil mari. Dia kata Ibrahim, siapa dia buat? Ibrahim jawab dengan otak bijak dia. Dia kata kapok dia disapu. Kapok dia disapu. Kapok dia disapu. Cuba perhatikan tengok, kapok dia disapu. Kalau kapok dia orang tu lah buat. Ibrahim yang ambil kapok sakut tekok tak kumsa. Mana kata pahalnya tak kumsa tu godenya. Dia jawab kata rano. Nak gode rano bodoh kata tak boleh bergerak ke apa. Bijak Ibrahim pak boleh tu. Macam mana kamu berujung? Ni bijak Nabi Ibrahim. Setelah daripada tu Raja Namrud setelah Nabi Ibrahim begitunya kerah ikat tali ukur panggil tuku kayu api tinggi tu buat menjanit bakar Nabi Ibrahim. Nah sudah di antara bakar menyala nak getok buat Nabi Ibrahim geletak tu panah berdoa buat nak panuh lepas naik tu. Sudah tu gak Nabi Ibrahim duduk dia menyala api menyala lulu Jibril Ibrahim nak minta tolong apa? Tak sah. Kuku Allah Jibril mu guys. Ada nak minta tolong lagi. Lalu itulah Nabi Ibrahim dia baca. Ya naru kuni barda. Ya naru kuni barda. Hei api, jadilah sejuk. Hak tu orang tua duk ayat katanya, air panas nak cepat sejuk, siup baca tu. Begitu juga kalau kita kena air panas, kita kena api, kita siup udah liu. Ya nar kuni barda. Ya nar kuni barda. Menyebab jadi sejuk tak baca. Maka di antara kisah yang berlaku pada Nabi Ibrahim itulah ulama usuluddin sebagai di antaranya apa? Dia buat di antara segala hukum tu bahagi tiga. Mana hukum akal, hukum syara, hukum adat. Setelah pula dia buat takrif adat pula. Hak wajib adat ialah apa wajib adat? Wajib adat mesti berlaku, tetapi boleh mungkin janji. Bila mengikut cara-cara tertib dia, cara masalah wajib adat, dia ada wajib adat, mustahil adat, harus pada adat, maka di antaranya bahagian ada wajib adat. Nah, lagi pula di antaranya mustahil adat, yang ketiga pula ni pengaruh adat. Kami semua hukum adat tiga-tiga tu masuk dalam hukum akalnya harus pada akal. Dan begitu semua segala hukum syarak yang lima tu taklifi masuk dalam hukum akalnya harus berlaku. Bukan maksudnya wajib. Dia payah kecek berekal panjang ni. Dia berkecek ni dia panjang berekal selalu. Oleh tu nak panggil wajib adat
ulama buat ta'rif. Hana panggil di antara wajib akal, ulama buat ta'rif. Hak wajib syarat buat ta'rif. Oleh tu tiga-tiga ni sudah beza dah. Saya sudah royak dah. Nak ulai pula, gustai pula, kelas ketarika semula pula dah kita ni. Tapi bila berhenti lama tak lagi, dia kena cah bateri semula. Sabit tu lah, tak boleh. Sabit tu bab mengaji nah. Dia kena mula zaman. Sabit Imam Syafi'i kata kena mula zaman tu syekh. Kena basuh seumur. Dia mengaji, dia kecap betul-betul, dia kena asah seumur. Dia kena asah seumur. Sabit Sinali katanya, al-ilmu yazidu bil infaq. Ilmu bertambah, kena belanja hari-hari ilmu ni. Kuat ada taruh dalam gedang, tak panggil tak tekan kerek, tubik sekali tak lagi. Lupa habis. Sabit tebak mengaji ni sebulan-bulan kita mengaji seumur. Walaupun misalnya tok guru tak mengajar ataupun siapa dia dah, tok guru tak mengajar capek Quran apa, kita buka dalam YouTube dengar. Lama-lama dia ingat ni katuk banci habis tak lagi. Tak boleh. Dia kena ambil situ. Ya. Hak wajib syarak benar lagu mana, hak wajib mustahil syarak apa ni, hak mustahil hak wajib syarak lagu mana. Nah, lagi pula haram ya syarak mustahil pada syarak tak ada. Ya syarak hukum taklif dia tu wajib syarak ya bagi situ. Adapun bab akal ni dia bagi tiga, wajib akal, harus akal, mustahil akal. Daripada adab lah, wajib adab, harus adab, nah mustahil pada adab, ia berkait situ. Ada hukum syarak, hukum taklifi 5 tu, wajib, haram, makruh, sunat, harus, ikut tu. Tapi hukum taklif 5 tu masuk bagi hukum akalnya harus pada akal. Anak begitu tukar sini pun begitu lalu dah. Oleh tu sabit tu lah kita kena reti tu. Kerana kalau dia tak reti hukum adat, tak reti hukum akal ni, dia takut pergi jadi ingkar mukjizat Nabi. Tu jadi ingkar lalu. Tengok lagu mana seperti Nabi Nabi Ibrahim ambil pedai, ambil pisah khak tekuk anak Nabi Ismail tak putus pun. Dan begitu juga seperti mana di antaranya api. Hak Raja Namrud bakar Nabi Ibrahim tak menyala pun, tak panas pun, bahkan sejuk lebih pada apa-apa lagi. Apa nak reti kan tu? Nak serti katanya asbab tak ada bekah. Adaknya bila ambil di antaranya hukum adat, bila api gistuh di antaranya dengan menakring mesti kena menyala. Terkadang menyalahi pada juga dalil mana seperti berlaku pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim AS. Api pergi bakar tak terbakar pun. Tengok tu. Itu nak serti kata masalah hukum akal tu boleh jadi. Hukum akal dengan hukum akal boleh. Pasal kita dah belajar dah ke yang yang kuasa sore aja ya Allah Taala. Yang bekas sore lain tidak. Dengan sebab itulah mesti kita kena i'tikad Allah jauh bekas. Yang lain tak boleh bekas sama sekali. Pegawai kejap di situ. Oleh tu asbab al-adiyah, sebab yang biasa berlaku adat ni tak boleh bekas. Tak boleh bekas sama sekali. Dalil mana? Dalil berlaku pada Nabi Ibrahim sendiri. 2 kali satu waktu Raja Namrud bakar dia tak menyala pun. Yang kedua pula dia ambil pedai yang tajam, pisau yang tajam, pergi kerak di antara tekuk anak Ismail tak putus pun. Itu dalil. Banyak sejarahnya. Ketiga Nabi Musa AS berat juga. Tengok coba Fir'aun sampai kada turut cara nak bunuh. Tengok kena sabar begitu lalu dia. Sehingga lidah dia tersebut tak jadi pasal. Dia makan baru. Keempat Nabi Isa AS berat juga. Nabi Isa ni sekali duduk dengan 3 Nabi ketika tu. Satunya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya.
Nabi Zakaria tu pak saudara dia. Kalau Nabi Zakaria dua beradik dengan Hannah. Nabi Zakaria dia dua beradik dengan Hannah. Hannah tu siapa dia Hannah? Hannah ni tak silap saya lah, dua beradik dengan Nabi Zakaria. Imran pak bagi Maryam, Hannah mek Maryam. Sampai tu hak saya ada ayat ilmu apa ni amalan untuk mudah beranak. Bacanya Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa al-ardu tad'uk. Ukhruj ilaiha biiznillahil malikil ma'bud. Baca tu siuk dalam air, siuk dalam minyak. Orang nak beranak muda. Tu. Kemudian Hannah ni tak silap dua adik dengan Zakaria. Tu. Maka Yahya tu anak Nabi Zakaria. Maka Yahya ni lah duk cara di antara Siti Maryam tu. Berhubung kerana Imran dengan Hannah duk berapa lama tak boleh anak. Sehingga-hingga kat Imran berdoa nak ke anak. Tak begitu dapat pun sehingga ia menazar tersekira kalau aku boleh anak. Aku tak sebelah sekali. Rela nak buat satu di antara rumah kecil tepi sejid. Nak tak budak ni nak orang nak berjalan belah untuk nak khidmat ke sejid. Kerana Imran ni orang yang luas suka khidmat ke sejid. Setelah tu beranak tubik betina, tak nama Maryam. Maka ahli orang masa tu nya berebut nak belah Maryam kerana Imran orang molek ni. Wa undi jepuk bu teh izin kena ke Nabi Zakaria pak saudara belah dia. Jadi di antara Nabi Zakaria dengan Nabi Isa ni dia panggilnya tuk saudara, bukan pak saudara, tuk saudara dia. Ada pun Zakaria dengan Nabi Isa ni orang panggil anak saudara sepupu. Kat tu. Tu. Itu kisah dia ni. Cuba berat belaka tu. Berat. Sehingga siapa Nabi Isa ni tak tahu kata Siti Maryam yang mati nah. Tak tahu. Kisah turun mek kaya api. Kisah yang sedap. Kelima Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh ialah digelar kata Adamus Sani. Nabi Nuh ni nama Abdul Ghaffar. Ia tukar di antaranya bergaji kayu, tukar buat rumah Nabi Nuh pandai. Tapi dengan sebab dia wahai teriak. Dia coba orang kata huduh gawak macam mana ke dia, teriak dia. Sampai dia kata Nuh wahai teriak, wahai teriak, wahai tubik air mata. Tengok terbelah. Para nabi begitu lalu tu dia. Oleh tu kata dia nya semua bagai nabi 5 orang ni mengikut tertib sebut tu lah pekaknya. Oleh tu maka setengah sifat yang wajib pada hak mereka itu segala Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah sidik. Apa sidik? Artinya sidik benar. Lawannya dusta. Mustahil dusta, wajib benar. Mudah-mudah ya kecek, tapi kena tupai ke huraiya. Kalau itu wajib kita kena i'tikad mesti benar semua segala Rasul. Apa makna benar? Benar mana? Benar pada perbuatan dia, benar pada perkataan dia, benar pada diam dia. Dengan makna kano apa saja berlaku di jadi Rasul ialah hak sungguh berlaku. Mana itu? Dengan mana di Rasul tak akan berlaku perkara hak syarak tak rela sama sekali. Mana kata hak Rasul berlaku lagu mana? Ialah dikatakan benar, bukan bohong. Benar pada royak, dia royak lagu tu. Tak seperti kita, terkadang itu royak tak serupa. Sabit tu hak Nabi duk royak ke apa, cuba buat amal tengok. Sabit saya tengok dalam hadis azkar. Nabi tu siapa muzairah orang sakit. Lepas tu Nabi tu membaca 3 kali hak ni. Walaupun dia tu sakit di atas hukumah, bomo katanya tak hingga dah. Tapi sekali tak sampai ajal Nabi tak akan sembuh. Nabi suruh baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alullaha
an yashfi hadzal marad. Allahumma inni as'alullaha an yashfi hadzal marad 3 kali. Nabi kata, "Hei Tuhanku, aku minta engkau sembuh orang sakit ni." Cuba baca tu kita orang sakit. Ataupun bacanya Allah apa ni? Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Baca ni. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Cuba baca ni. Kita zarang sakit Nabi suruh baca ni. Sudah tu Nabi suruh wasiat kepada orang sakit membanyak baca surah Ikhlas. Cuba terawak. Mana hak Nabi royak, cuba yakin. Saya dah ikut dia tu. Saya dah ikut dia tu. Dia buat baca ke apa Tuhan bagi, ikut dia tu. Mana kita ikut hak mana Nabi royak, kita ikut seperti itu juga. Waktu saya nak tubik ke Malaysia, tak tinggal air semaya. Kerana Nabi kata al-wudu'u silahul mu'min. Air semaya senjata bagi mukmin. Kalau kita orang mukmin sungguh senjata paling hebat sekali ada air semaya. Coba pakai tengok. Tidak deh. Cuba kita buat tengok. Mana kata apa hak Nabi kata benar, bukan dusta. Habis di situ. Oleh tu bila kita i'tikad mesti di antara benar Rasul, dusta dak. Tu mana itu? Bila i'tikad mesti benar Rasul, dusta dia dak. Mana itu? Dengan makna dusta Rasul, bohong Rasul tu mustahil, benar tentu dak. Balik kata. Kata bermula dalil kata benarnya siapanya klik pada Rasul. Maka kerana bahawasanya jikalau tidak benar oleh mereka itu Rasul, jadi fardu takdir kalau Rasul tak benar, nasihat lazim dusta pada khabar Allah Ta'ala. Yang ni lazim bohong hak terhadap wayang. Tu nah. Allah mana yang maha mulia. Pasal benar Allah Ta'ala bagi mereka itu segala Rasul dengan beberapa mukjizat yang datang ia Rasul. Gitu tak? Gini. Jadi Allah Ta'ala melaku dia di Rasul beberapa mukjizat itu sebagai riwayat werti hak Rasul kata tu sebenar. Jadi mukjizat yang berlaku di Rasul tu menepati Tuhan katanya sungguh hak Rasulku tu riwayat. Dalil mana Dalil satu ketika Nabi duduk dalam masjid. Nabi dalam masjid duk mengaku kata ia jadi Rasul Allah. Jadi Rasul Allah. Mari Arab Badawi bawa ibu bewok seekor, ibu dak. Besar bewok besar mati kepala dia juga atas kepala dia. Masuk dalam masjid Madinah. Dia kata saya tak percaya dia kata orang ni mengaku dia Rasul. Malaikat ibu bewok atas kepala aku ni dia mengaku kata dia tu Rasul. Baru aku percaya. Tengok. Setelah tu Nabi tanya, "Hei ibu dak, man ana?" Pia aku. Ibu dak kecek, "Anta Rasulullah." Ibu dak kecek. Tengok. Kamar Tuhan melaku kepada ibu dak berkecek lagu tu setelah Nabi mengaku pada makna ayat hak Rasul ayat tu ya sebenar sungguh. Kamar mula Yahudi buat banding. Supaya kita nayuk taufik kita pergi becung di petani. Becung di tani. Lepas tu sudah becung puas arah suruh nayuk klik royak. Kata bahawasanya saya sebagai puas ni wakil kau ni taufik suruh royak ke kampung. Kata di atas hari Selasa ni puas nak turun ziarah ke kampung Banok ni. Kau dah tu nak percaya boleh kita. Royak tak percaya kampung. Lepas tak macam mana dalil Huawei lesen dia atau Huawei surat dia. Okey. Jadi Huawei surat dia sebagai royak tu hak nayuk topik royak tu hak aku dah.
Nampak tak? Tu dia. Tu jadi seolah kata Tuhan berlaku di Rasul mukjizat tasawuf satu persatu tu sebagai nak suheti di antaranya hak Rasul wayak tu ialah sebenar, bukan dusta. Nampak tak? Hak ni dia kata mana Tuhan kata lah Quran atau benar Rasulku. Sabitlah kita umum berahnya katanya seolah-olah Tuhan katanya sedekah abdi benar hamba-Ku seorang ni. Nampak nak you? Sabit dia kena mengaji kitab mengikut orang royak. Kalau kita tak mengaji cara ni, kita tak akan boleh reti di antara huraian. Dia kena turut jalan ni orang royak ni. Nak baca kitab cepat-cepat sutai pun mas pipi boleh. Tapi tak lagi saya baca kitab banyak, tak lagi. Allah weh kita ni. Habis kata dianya amanah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid darain. Aning kita dah mengaji bab semaya pula ni. Duduk sini. Kata dianya dan dibaca dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali ataupun 5 ataupun 7. Ini sekurang-kurang makna kata sunat dalam semaya ialah kita di antara mengucap tasbih. Semai fardu. Dan dibaca pada antara sujud itu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Haning hak saya duk royak terang kapun duk tenda baca ni. Dalam kitab royak wajbur ni dia baca wajubur ni, tajubur. Makna dia ada ni. Ni. Oleh tu maka barulah tunduk kepala sujud yang kedua. Sabit kada turut tertib semaya ni memang boleh hikmah besar. Dan dibaca akan tahiyat pada 2 rakaat. Dan pada rakaat yang akhir ayat kan tu. Pada rakaat yang kedua kita baca tahiyat, orang panggil tahiyat awal. Dan rakaat yang akhir bila di dalam duduk, bukanlah berdiri dak. Dan iaitu tahiyat ni at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini apa ni berlaku tak asal waris. Lepas tu tambahnya asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasul tu suku tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jika pada tahiyat akhir maka ditambah atasnya maka ditambah atasnya atas tahiyat akhir ni wa ala ali Muhammad. Ini sekurang selawat kama dia pada tahiyat akhir. Dan ya akmalnya dibaca pula kama sallaita ala Ibrahim. Hak kita ada buh Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim hingga sampai ke akhir, iaitu fil alamin innaka Hamidum Majid, seperti yang telah masyhur. Dan sekurang-kurang dibaca kepada selawat itu pada tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Ni
Kalau orang ingat, bacalah sebelum pergi salat. Dan kata setengah ulama, wajib dibaca doa ini pada tasyuk akhir. Sudah. Setengah ulama mengatakan wajib, tengok ni sabit tu lah perkara ni sangat-sangat ditutup syarak lah. Nabi di antara menggalak suruh kita baca kerana hidup kita nak lepas fitnah hidup dan fitnah lepas fitnah dajjal dia bagi. Nabi kata dan cukup. Habis dan lafaz salam, Assalamualaikum warahmatullah. Banyak orang baca tinggal leleh. Kalau kata salamun alaikum, maka tak sah. Dia kena pergi baca Assalamualaikum warahmatullah. Serta berpaling ke kanan dan ke kiri dengan mukanya jua. Dada jangan. Kalau paling ada dada, maka ketika tu salah. Dan sunat dibaca kepada salam itu. Wallahu. Ada nak tanya ke apa? Alhamdulillah. Mula sekali kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Guru yang mana memberi ilmu kepada kita dan ini kepada kita semua. Kalau tengok masuk bermolekah dan minta masuk di ini, saya nak tanya satu soalan. Lepas tu nak dapur soalan yang akhir sikit dari luar yang lah. Alhamdulillah soalan kita ni duk ngaji benda, ngajar benda nak ni teringat. Teringat berasa nak tanya. Mula sekali kita nak tanya ni berkenaan dengan kita terkalah. Kita sebagai orang yang ada akal yang boleh paksa kita nak tahu perkara yang wajib, maka fikir masalah tadi lah. Tujuannya kalau bagi ilmu usul ini kena lepas mukal ni, dan ilmu lain kalau buat nyampe dengan wajib berdoa, kita kena turut beritahu kalau kena masalah kena tahu. Kemudian kalau kita ingat berdoa ini juga di antara ilmu kalam pun kita tak lepas bukan ni. Berarti taksir kita di sini makna berdosa. Selama mana yang kita tak dicari hafal fatihah dia, saya pun berdosa situ lah. Kalau dapat mati dia pun berdosa, tak ada saya. Kemudian orang nak tanya ni, apabila kita tengok waktu yang kita nak jadi wali bagi orang nikah kahwin baik ataupun jadi oleh akad nikah baik, kemudian rukun bagi nikah itu setengah daripada saksi itu oleh adil. Adil di sini makna dia tak hijrah khosah ataupun tak terkadar sedih, baru boleh jadi saksi oleh nikah ataupun boleh nak akad nikah. Kemudian seseorang kampung ni, kalau kita tengok dia tu di masjid dah walaupun tak faham kali katakanlah dia ilmu sendiri tak tahu apa ataupun baca dalam semaya pun tak tahu. Cara fikir dia tahu tapi dia tak tahu masalah.
Jadi di situlah untuk pakar-pakar learning kebanyakan kata ini ada juga di memberi arahan oleh mana suruh bertaubat dan ada saksi baik kat nikah baik cuma pada penuh dia suruh bertaubat. Nak tanya bertaubat ni dengan segera boleh ke tak boleh? Taubat kalau taubat dengan segera ada di jimat sejak ini betul bersudah 4 tahun. Nak tanya kerana present ni kita patut buat lagi ke ataupun kena ada buat perubahan. Itu satu masalah. Masalah yang kedua yang space sikit lah. Space sikit tadi saat ni kita ngaji salam ialah satu rukun dalam sembahyang. Kita beri salam tak ada alih tekor tu tak sah. Apa dia nak tanya? Orang baca at-tahiyat. Asalnya at-tahiyat. Banyak di Fatihah. Kadang-kadang tu tukar dari roh at-tahiyat. Situ tu sanggup pak dengan tak sah kan. Itu dua macam mana? Jadi berkaitan dengan soalan, sebenar soalan nak sikat je. Tapi orang yang menanya Bapa Mak ni dia perla dulu. Perla untuk bagi kita tu ambil faham apa di antara usul asal berlaku soalan tu. Jadi soalan yang ditanya tadi berkaitan masalahnya taubah. Masalahnya taubat. Kemudian masalahnya taubat hak Nabi dia sebut dalam hadis at-taubah an-nadamah. Taubat ialah menyesal. Dengan makna kerana sebesar-besar di antara rukun taubat ialah menyesal. Sabit tu Nabi sebut at-taubah tu ialah an-nadamah. Tu di antaranya. Oleh tu tepat hak yang disoal oleh Bapa Mak tadi nak tahap tu ni berkait dengan masalahnya hukum menikah kahwin. Kemudian hukum menikah kahwin setelah kita selalu tahu di antara rukun nikahnya yang adanya 5 ke. Hak yang sangat-sangat ambil berat 2 tempat. Satu di antaranya wali. Apa dia wali? Orang juru akad tu. Yang kedua pula 2 saksi. Nah rukun yang kedua ialah 2 saksi sekurang-kurang. Kalau itu nak sah menyaksi di atas menikah kena sekurang-kurang 2 orang datang. Bukan mesti kena 2 orang dah. Sekurang-kurang kena 2 orang. Nah kemudian nak 10 orang 11 orang lah. Tetapi pihak di antara majlis Islam ni untuk ambil menjadi kemudahan setelah dia latih duk cara ke masjid khatib imam bila dan segala kanak-kanakan yang berapa kanak-kanakan 12 boleh main bola dah tu dah. Kemudian rukun nikah salah satu daripadanya wali. Maka syarat wali ketidakkan fasik. Wali situ ya. Adapun syarat pada di antara saksi kena adalah. Al-adalah fi syahadah. Bukan adalah fi riwayah, tak serupa. Adalah fi riwayah tu kafir pun tak apa lagi. Oleh tu kamai hak tu nak adil. Kamai ada pun bab masalah wali ya kena jangan fasik. Oleh itu di situlah setengah-setengah tepat dia mengambil ihtiyat. Yang ambil beringatnya bagi di antara wali nak akad nikah nak lepas daripada khilaf ulama
Padahalnya fasik pun ada kaul mengatakan sah, kerana pada akhir zaman ahli pada tu payah umum balwa berdoa. Dia katanya wali walaupun fasik sah nikah. Kamali hak dok pergi tu, hak dia mau dok pergi ke silap sikit. Bila berlaku di antara cerah 3 esok bapa mak. Bila berlaku cerah 3 esok, tok laki ditolak 3 sekaligus wajib kedak pakai muhallil, yakni Cina buta. Nah, setelah dia nak berlaki lain, nak berlaki dengan abah hak asal dia tolak tu. Setengah yang hukum kata kerana tak wajib Cina buta boleh menikah semula. Pasal tangguh dak tak akad menikah tu wali fasik. Duduk situ. Tengok. Siapa duk bawa ni maaf nah kalau ada nah. Bawa ke orang faham mengikut babalah benar kebun. Orang bila mengaji bola nak kebun, kalau tolak 3 nak menikah semula, ia kata tak kena Cina buta dah, boleh menikah dengan biasa. Pasal ia tanggung di atas wali akad itu wali fasik bapa mak. Tu. Dia tengah si bila tangan tu wali fasik, arti menikah dia tu pada mana tak sah dulu. Arti seolah ada syubhat. Itu kok tu. Oleh tu hak kita tak bawa kok tu. Dia bawa kok tu. Jadi kita yang faham mana kita nak kita Fathul Wahab. Padahal ada kita royak kok lain, tapi cara tempat faham ya sikit daripada kita tu. Oleh tu jalan kita tak sepertinya. Hanya soalnya jalannya kita. Nah, bila kita berlaku atas kaul mengatakan seperti mana Ibnu Salah, wali fasik pun sah boleh menjadi wali. Tak apa dah. Oleh tu bila sabit tolak 3 walaupun yang sekaligus atau berapa teratur dengan beratur-atur jadi teratur maka jatuh 3. Bila jatuh 3 tak akan boleh menikah dengan tok laki awal. Malaikat kena ada muhallil. Orang muhallil tu pakai Cina buta tu. Dengan maknanya sudah lepas iddah, isteri kena berlaki dengan jantan lain, setubuh boleh di atas tubuh tapi amani tak apa dah. Lepas daripada hasyafah tu. Sudah tu bercerai, sudah habis iddah, boleh menikah dengan biasa. Itu jalan mazhab kita dan segala mazhab yang lain. Yang 4 tu. Hak jalan ahli sunnah wal jamaah ada sita. Cuma dia ngambil ihtiyatnya masalah wali. Di antaranya setengah tu suruh taubat dulu. Lebih lagi kawasan jalan. Dia suruh kata Astaghfirullahalazim. Kamana bila kita mengaku kata aku minta ampun kepada Allah, arti kita ketika tu kena ambil rukun taubat mari pakai. Sekiranya kita duduk berdosa dengan serta dengan pakai cicim maka kita cabut serta hati kita menyesal tak saya pakai bila-bila dah. Nah, katakanlah kalau kita berdosa di atas mengupak pada orang, kita kata astaghfirullahalazim. Hati kita silap tak saya buat bila-bila dah. Lepas tu nak minta maaf ketua, hati menyesal sambil menyesal. Maka ketika tu dikatakan lepas di antara kesalahan. Mengikut Zuhir, Tuhan nak terima tak saya terima, wallahu alam. Sudah, ketika tu pihak wali ni dia pun sudah beda, dia suruh wakil pada tu imam. Sudah. Bab masalah wali lepas masalah. Hak yang bapa mak tanya tadinya berkaitan dengan masalahnya wali. Wali ni sekiranya orang ni tak mengaji. Tak mengaji. Oleh itu kita faham apa mana fasik. Fasik dengan fajir tak suka. Fasik makna orang buat dosa kecil. Mana dak buat dosa kecil. Kalau buat dosa kecil lama orang panggil di atas mereka dosa besar. Orang buat dosa besar dia panggil fajir nama dia.
orang yang jahat. Orang berzina panggil fajirun, tak panggil fasikun. Fajir besar sangat. Kalau fasik, orang buat dosa kecil. Tu dia. Dengan sebab itulah bila orang fasik boleh jadi wali menikah tak musolah. Nak lepas daripada tu boleh kita taubat serta merta. Kamar soalnya orang ni duk mengkali mengaji, duk belajar, duk. Nah, lagi pula di antaranya lah begitu pada. Lalu tu lah nak lepas daripada tu payah sangat. Bawa ke orang duk bawa kata musolah. Tak apa walau boleh fasik sekalipun. Lepas tu ya nak halik payah. Setengah-setengah orang dia lopat. Biasa berlaku di mana? Ya tak sahu ya wali dua tu make wali saudara. Ya beralih pergi selalu dah. Wali daripada tok, wali daripada di antara saudara, wali di antara pak saudara. Jadi lepas lagi dia kata pasik. Pakar mana cara mana tak pasik lah ni. Lalu tu lah pihak di antara ulama ngambil ikhtiar kena wali tu di wakilnya. Jangan lakuh lagi. Adapun bab masalah saksi tu mujur ada juga kata setengah-setengah ulama mengatakan saksi walaupun fasik tak apa. Sebenarnya saksi bila dia taubat dah, ia tak akan boleh jadi selalu, kena denda sampai setahun dulu baru boleh. Tapi mujur ada juga setengah-setengah ulama mengatakan fasik walaupun fasik walaupun dosa sah juga. Dia berlaku tahap tu lah ni dia. Berlaku tahap tu. Tu cukup. Tu selesai berkaitan dengan saksi ulih tu. Jangan dia bergaduh. Pasal nak lari payah dah, nak cari cuci sungguh pada akhir zaman ni payah. Lalu tu lah mujur duk tas situ. Guna tas situ tu kena hanya duk ambil ikhtiar suruh taubat ke apa tu je. Apa nah? Hanya sebagai untuk mengambil ingat lagi bapa mak hak saksi ni. Tu dia temujud ada juga kaum mengatakan ya juga. Tapi mengikut hak kaum yang asah ke, tak boleh. Ya taubat dah tak boleh jadi saksi lagi, kena lock tunggu sampai setahun dulu. Orang pentang praktikam je dulu. Tu dia. Ada pun wali taubat sekaligus itu boleh selalu dah. Kerana dia tak sepasik ya. Adapun bab masalah saksi kena adalah, nak adalah kena terak dulu. Dia panggil praktikam seperti tak nebel kena buku, denda dulu. Nampak tu deh? Tu gitu masalahnya. Oleh tu di antaranya yang disoal pula. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua berkaitan dengan tahiyat. Maka di antara tahiyat yang ditanya oleh Bapa Mak tadi, biasanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kemudian syarat hak kita duk baca di antara tahiyatnya ialah ada alif lam. Kemudian soal pula Bapa Mak tanya ni, kalau sekira tidak ada alif lam, sah ke ataupun tidak? Dia kata kerana tahiyyatun lillah gitu dah. Gitu apa Mak? Lagu mana coba Mak baca Mak note baca baik mana? Gitu dah. Jadi kita bacanya tahiyyatun lillah. Hak sengaja at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudiannya kita ambil hak warik dulu apa Mak? Hak warik lagu mana hak warik? Hak warik dulu ke? Hak kita dah tambah tu banyak tu, hak sunat banyak tu. Kalau mengikut hak waris kat sepandak je. Tu dia nah. Mana? Ia katanya seperti kita katanya at-tahiyyatu lillah, hak tu syari. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tiba-tiba dia pergi baca tahiyyatu lillah atau tahiyyatu lillah. Bahkan madianya ia pergi datang tak ada leleh. Mengikut jawab nah, mengikut jawab di dalam ulama ni bahas, dia kata sekiranya meninggal atasyahud ataupun kurang daripada tasyahud, kurang leleh ke apa, dia kata ghairu sahihah, tak ada sah. Tinggal alih la ataupun sebut kurang, hanya tinggal dapat tasyahud, dia kata tidak sah. Pahalnya manakah syarat nak sah tahiyat tu mesti kena ada juga lafaz alih la. Seperti mana assalamualaikum tu lah, ngikut Zuhir jawab dia ni. Tapi kalau ada khilaf lain kira semula lah. Sikit lagi yang tak rasa, iaitu masalah baca dimati huruf ha ataupun ditukar ha yani ha, seperti at-tahiyat. Bukan tak leleh dah. Silap, maaf. Oh iya, ya maaf tu. Jadi dimati at-tahiyyah. Bagi wajib apa cuba sana? At-tahiyyah. At-tahiyyah. At-tahiyyah dia panggil tak cukup huruf dia. Dia panggil kurang huruf tu. Dia panggil tahiyyah. Tahiyyah. Tahiyyah dia kurang ya sekor tu. Bila kurang huruf maka dia panggil datang dia kurang tahiyyah. Tak boleh juga. So lagi baik dia baca? Dia baca dengan domo huruf ha. Sebenarnya kalau baca dalam at-tahiyyah. At-tahiyyah dia baca? At-tah berarti harus mati ha. At-tah apa tu? At-tahiyyah. 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 At-tahiyyah makna lain apa mak dia? Baca gitu. Satu lagi baru refleks tukar jadi ho at-tahiyyah lalu tepat masalah dia panggil ho besar tu dia khilaf lagi. Kalau dia antara dia mati tah tu dia panggil kurang huruf, patut makna pun jadi lain juga. Maka waktu tu kalau kira mengikut jawab peri ada kurang lagi pula huruf yang datang pada waris, lagi satu lagi pula di antara makna ubah, maka tu tak boleh apa mak. Dia panggil sekiranya dia sudah hatu batas maya. Hanya kalau dia ulai semula betul maka tak apa. Kalau dia sudah hatu batas maya, kalau dia tak sudah tu dah tu batal dibaca area tu ya. Hanya sonya kena betul. Hanya bagi orang yang tak dapat tidak tela dia berat dia habis jalan waktu ala kulli hal apa mak. Tapi orang di antara tak ada taksir, lagi pula kaca tebal habis hawa dah, tapi tela dia hanya gua atau tak ada arah dah, orang ni dimaafkan. Orang ni boleh belajar, boleh mengaji, tapi dia taksir, maka tu syarat tidak dimaafkan. Gitu ya. Ada ke kok ni dah? Kok dah banyak ni dah? Sudah lah. Habis cukup dah tu dah. Sekat dulu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله مسلم فرمشر الله فرمشر لا إله إلا الله مسلم الحمد لله إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب الذين أولئك على قد أفلح من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علم اللهم
Sallallahu ala Muhammad. Ya